Saya Adon Tioman ataupun di kawasan N42 kawasan Tioman merupakan salah satu don yang agak jauh dari Kuantan, dan saya Yang Hormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari bin Haji Hussein merupakan adon yang telah berkhidmat hampir 4 penggal lah, dan ini merupakan penggal yang keempat. Dan saya juga telah berumah tangga. Isteri saya Datin Zurina binti Yusof mempunyai cahaya mata seramai 8 orang dan 2 orang anak angkat. Seterusnya latar belakang sikit banyak pendidikan saya dulu belajar di Sekolah Menengah Agama Rompin dan meneruskan pelajaran di Kuliah Sultan Abu Bakar Pekan, dan selepas itu meneruskan ijazah sarjana muda di University of Jordan. Dan sekembalinya di University of Jordan, saya menyambung pelajar di Leeds University, United Kingdom untuk master degree. Sehinggalah waktu ekonomi merudum, saya terpaksa pulang bersama kawan-kawan juga menyambung master degree di University of Malaya. Dan alhamdulillah dalam masa saya menyambung belajar, saya sempat menjawat jawatan di Angkatan Tentera Malaysia, di Kor Agama Angkatan Tentera selama hampir 8 tahun, 8 bulan, 8 hari sebagai pegawai kapten pada masa itu. Dan alhamdulillah saya sempat menghabiskan master saya di Universiti Malaya. Seterusnya saya sambung belajar PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah sepanjang perkhidmatan dan juga saya belajar, tak sangka saya telah ditawarkan untuk menjadi calon di Don Tioman. Masa itu saya ingat arwah atau almarhum Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Jamaluddin bin Datuk Jarjis telah menawarkan saya untuk menjadi calon di Don Tioman. Dan ketika itu juga saya terpaksa menangguhkan pembelajaran saya lah di UKM. Dan alhamdulillah sebagai orang politik, saya agak senang berkhidmat, dan memang saya suka juga untuk berkhidmat kepada orang ramai. Dan sehingga hari inilah syukur alhamdulillah pada penggal kedua saya telah dilantik sebagai Exco Belia dan Sukan Negeri Pahang, dan penggal ketiga juga turut dilantik portfolio yang sama, Exco Belia dan Sukan Negeri Pahang dan juga sumber manusia. Namun pada PRK yang lepas, oleh kerana saya melalui satu, bukan PRU, terpaksa melalui PRK kerana calon yang berlawan atau bertanding dengan saya meninggal dunia, saya terpaksa melalui PRK. Dan hari ini alhamdulillah saya masih lagi menjawat sebagai Adon Tioman di kawasan saya lah. Belanjawan yang telah dibentangkan dalam Dewan yang lalu bagi pembekalan bajet pada tahun 2024 adalah bajet yang cakna rakyat. Kenapa saya berkata demikian? Kerana saya telah melalui 2 tahun berturut-turut di mana belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang benar-benar pada perkiraan saya selaku wakil rakyat menyentuh semua lapisan masyarakat, dan bukan setakat masyarakat, komponen dalam masyarakat itu sendiri, dari segi faktor usianya, jantinanya, ini semua diambil kira. Dan boleh dikatakan juga
faktor-faktor yang difikirkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Susah Pahang ini kerana telah melalui beberapa fasa perkhidmatan sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Susah Pahang dan juga dengan bantuan Barisan Exco Kerajaan Negeri, pegawai-pegawai kerajaan kanan dan juga pegawai kaki tangan semua di peringkat kerajaan memikirkan untuk perkhidmatan yang lebih baik. Jadi pada tahun 2023, siapa sangka bajet kerajaan negeri mencecah 1 bilion lebih. Dan ini satu perkara yang saya sendiri menilai adalah satu bajet yang tak pernah berlaku lah. Itu pada 2023. Dan apabila datangnya anggaran atau ujuran bajet pada 2024 akan datang ini, ada lagi penambahan, bukan setakat cadangan untuk mencapai 1 bilion lebih, tapi unjuran juga yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Susah Pahang ini adalah belanjawan yang difikirkan boleh dicapai. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Susah Pahang melihat kita dalam melakukan proses menyediakan bajet ini adalah sesuatu yang praktikal dan relevan. Kenapa saya kata begitu? Kerana dalam pembentangan bajet itu Yang Berhormat Menteri Susah Pahang ada sebut beberapa komponen yang melibatkan, kalau boleh saya sebutkan secara detail di sini, pertama, memacukan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Ini suatu yang penting lah, mana-mana negeri pun akan sebut dalam bajet mereka. Kedua, meningkatkan kemudahan asas dan infrastruktur. Ini asas. Yang ketiga, memperkasakan tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan. Dan yang terakhir sekali, menjamin keunggulan generasi akan datang yang melibatkan anak-anak muda semua. Dan yang kelima, memperteguh kemakmuran negeri dan rakyat. Dan kalau kita tengok, negeri Pahang ini pada dasarnya sangat friendly ataupun mesra pelabur. Ya. Pelaburan ke negeri Pahang ni juga besar. Dan kita lihat juga kutipan yang dicapai oleh kerajaan negeri tidak dibekukan begitu saja. Kita ada belanjawan mengurus, belanjawan pentadbiran, pembangunan dan sebagainya. Dan ini sudah pasti Yang Amat Berhormat Menteri Susah Pahang akan melihat setiap kutipan yang dikutip hasil mahsul ini akan dipulangkan balik kepada rakyat. Dengan erti kata lain, selain asas-asas utama yang saya sebutkan tadi, 5 perkara, kita lihat dalam bidang penternakan ada bajetnya, pelancongan tak pernah dapat bajet sebanyak sebelum ini, dapat peruntukan yang agak membanggakan lah, kerana Pahang ini begitu pesat juga dengan industri pelancongan. Dan kita lihat juga pertanian, penternakan, pelancongan serta sumbangan-sumbangan kepada sektor lain ataupun segmen lain. Sebagai contoh, saya ambil di sini untuk generasi akan datang, anak muda sebagai contoh. Tak pernah juga sebelum ini, mungkin dalam 1 hingga 2 juta sahaja untuk aktiviti, program dan juga penambahbaikan infrastruktur. Tetapi kali ini lebih pada 5 juta. Termasuklah sukan-sukan yang berprestij peringkat negeri, peringkat sebangsa dan dunia, termasuklah sukan-sukan massa rakyat di negeri Pahang. Begitu juga kita tengok kalau tahun lepas dalam belanjawan kerajaan negeri memperuntukkan hampir 70 juta untuk kebajikan masyarakat. Kali ini lebih 70 juta. Covid saja tahun lepas kita belanja ratusan juta di seluruh daerah dalam negeri Pahang. Itu pun tak termasuk lagi yang bantuan banjir. Bantuan banjir pun bukan setakat di negeri Pahang, sampai keluar kerajaan negeri mengadakan sumbangan ihsan kepada negeri. Saya ingat di Kedah, Terengganu, Johor. Ini satu kesiapsiagaan kerajaan negeri apabila kita ada kutipan ataupun dana yang cukup, maksud kata dapat kutipan yang baiklah. Dan ini memberi satu suntikan semangat kepada kerajaan negeri untuk terus berusaha menangani keadaan-keadaan tertentu untuk memastikan kutipan hasil ini stabil. Bukan pada masa sekarang saja, tapi
mengambil kira untuk jangka masa akan datang dengan mewujudkan dan memikirkan dapatan hasil yang baru. Sebab itu kita lihat kerajaan negeri melalui Amat Berhormat Menteri Pahang dan juga barisan kepimpinan negeri di kalangan Exco, Wakil Rakyat dan juga pegawai-pegawai kerajaan begitu bekerja keras, ya. Dan kita lihat bagaimana Yang Amat Berhormat sebut beberapa kali dalam sidang Dewan, kos melepas sebagai contoh. Kos melepas ni macam kita katakan hutan simpan. Hutan simpan ni kita terpaksa mengekalkan sejumlah acres ataupun ekar atau hektar yang besar di negeri Pahang semata-mata untuk mengekalkan kestabilan dan kelestarian sumber air mentah yang disalurkan pula kepada negeri-negeri lain seperti Selangor, Johor dan sebagainya, Negeri Sembilan. Dan ini Yang Amat Berhormat menyatakan dalam perkiraan secara teorinya, kalau ditebus guna, kita akan dapat menghasilkan 17 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang sangat besar. Tetapi demi kelestarian mengikut persetujuan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, terpaksa mengekalkan ini. Ini kita katakan kos melepas. Dan saya kira bila Yang Amat Berhormat Menteri Pahang membicarakan hal kos melepas dalam Dewan baru-baru ini, ia satu benda yang praktikal di mana kerajaan pusat perlu melihat bila pengorbanan dibuat oleh kerajaan negeri dalam hal ini, maka apa salah dan kiranya kerajaan pusat membayar pampasan sedikit ataupun banyak mengikut keperluan semasa dan praktikal perkiraan kerajaan negeri. Begitu juga kos melepas yang mungkin kami dapat berkongsi idea dengan kerajaan negeri, kos hasil tangkapan di laut, di mana Pulau Tioman sebagai contoh digazetkan sebagai kawasan taman laut, di mana penduduk tidak boleh menangkap ikan, melainkan 2 batu nautika atau hampir 4 kilometer baru boleh menangkap ikan. Sedangkan ikan ini sumber pendapatan utama juga kerajaan negeri Pahang. Bahkan penduduk Pulau Tioman, sekiranya kita mengambil kira dengan megah kita menyatakan Pulau Tioman itu sendiri perairannya adalah tempat pembiakan ikan antara yang terbesar dengan negeri Pahang dan di Malaysia, menyumbang kepada hasil tangkapan ikan hiliran di laut lain, ya. Ini juga kalau kita ambil kira dibenarkan menangkap ikan di kawasan persekitaran yang kita gazetkan ini juga beribu-ribu tan kita boleh hasil tersebut. Dan ini boleh menyumbang kepada pendapatan kerajaan negeri untuk memulangkan balik kepada rakyat di seluruh negeri Pahang. Dan saya kira kalau 70 juta hingga ratusan juta yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri pada belanjawan yang lepas, bahkan pada belanjawan 2024 baru ini, lebih ratusan juta juga diperuntukkan untuk kebajikan dan juga keperluan penduduk mengikut kategori-kategori dan kluster-kluster tertentu. Sebab itu kita lihat hari ini apa jua kluster yang diperuntukkan belanjawan, kita lihat pesara kerajaannya, dari segi tentera, polis, pesara jabatan kerajaan yang lain, pemandu teksi, kemudian kita dapati pelajar-pelajar sekolah, bukan setakat pelajar sekolah menengah, sekolah rendah pun ada, bahkan mahasiswa di dalam negeri dan juga di luar negeri. Sebelum ni bagi saya, walaupun kita ada Yayasan Pahang turut membantu yang dah mencecah hampir 1 bilion ringgit sejak ditubuhkan Yayasan Pahang, tetapi dengan ada gabungan dan kesinambungan peruntukan daripada kerajaan sendiri kepada mahasiswa di dalam dan luar negeri Pahang, juga merupakan satu belanjawan yang cukup orang kata menarik minat, dan kita bersyukur. Saya sebagai wakil rakyat pun bila saya buat penyerahan peruntukan kepada pelajar-pelajar ni, saya selalu menyebutkan supaya kita berterima kasih kepada kerajaan negeri dan jangan lupa balik nanti ke negeri Pahang beri perkhidmatan yang sebaiknya, dan jangan lupa beri sokongan yang padu kepada pentadbiran kerajaan negeri, kerana kita akan kata di mana kita orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Itulah secara gambaran lebih mudah fahamnya kepada penduduk pada hari ini. Ini
Ini salah satu kemajuan yang kita perolehi di kerajaan negeri apabila kerajaan negeri stabil, sama ada dari segi ekonominya, dari segi politiknya, maka dia akan melebar luaskan kepada GLC termasuklah PKPP tadi ya. Dan saya sangat berterima kasih pada kerajaan negeri yang sedia ada ini, terutama kepada Yang Amat Berhormat Menteri Sepahang dan juga barisan Esko Kerajaan Negeri serta pegawai-pegawai. Kenapa saya selalu sebut komponen-komponen ini? Kerana kita tidak boleh bangunkan kita bersendirian. Kita mesti ada satu tim yang kuat, tim yang selalu memikirkan untuk terus maju ke hadapan. Termasuklah membuat penyelarasan antara GLC ataupun syarikat anak negeri dan bukan kerajaan ini untuk memahami hala tuju kerajaan negeri ini. Jadi berbalik kepada PKPP berkaitan dengan agrotourism, bila ada penyelarasan dan ada pendapatan di kalangan GLC ini, perlu juga di-standardize kan hal ini supaya kerajaan negeri melihat komponen GLC ini berperanan sama seiring dengan kerajaan negeri. Dan pembangunan agrotourism dilihat bertepatan dengan PKPP ni, iaitu membangunkan resort dalam sawah padi. Dan pada kefahaman dan pengetahuan saya, sejumlah peruntukan 5 juta telah diperuntukkan kepada PKPP untuk membangunkan resort pusat peranginan dalam sawah padi Payalaka Sepayang. Dan bagi saya, ini satu perkara bagi negeri kita mungkin agak baru, maksudnya buat resort dalam sawah padi. Tetapi di negara-negara jiran kita, negeri-negeri jiran kita pun ada pun yang dah buat. Ya? Jadi saya menyambut baik hasrat PKPP membangunkan resort di dalam sawah padi ini, dan sudah pasti ia memberi satu idea dan cetusan menarik minat kepada mereka pelancong domestik maupun luar negara. Dan saya teringat pada sesi lawatan yang lalu ke sawah padi Laka Sepayang ini, di mana ada di kalangan pengunjung ataupun pelawat turis dari Singapura, di kalangan pelajar-pelajar mereka, pokok padi pun dia tak kenal. Jadi bukan kita nak mengatakan dia tidak tahu perkara ini secara bersasar, tetapi sebenarnya bila ada pihak yang membina resort seperti PKPP tadi dalam sawah padi, makna kata menarik bukan saja domestik turis, tetapi negara dan negeri jiran pun akan datang ke tempat kita. Dan saya mengharapkan dalam hal ini supaya PKPP akan membina serta berjaya dalam mewujudkan satu resort yang baru yang boleh menarik minat. Yang penting sekali kluster dalam sawah padi ini. Dan hari ini kebetulan saya ada mesyuarat jawatankuasa pelancongan di daerah Romping. Memang banyak kita bincang tentang pelancongan. Salah satunya ialah agrotourism yang dipelopori oleh PKPP ini. Dan saya kira kerajaan negeri akan lebih melihat ke depan untuk merancakkan lagi industri pelancongan dalam pelbagai kluster yang ada. Kerana negeri Pahang kita tahu negeri yang luas, kita ada pulau, kita ada pantai, kita ada hutan, kita ada taman-taman negara dan negeri. Apa lagi yang kita perlukan? Masuk kata kita ada bukit tinggi seperti Cameron Highland, Bukit Fraser, Genting Highland dan macam-macam lagi. Dan saya kira kalau kita tidak utilize ataupun mengguna sumber yang sedia ada, kita akan rugi. Sebab itu demi memahami keadaan ini, diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Sepahang dalam pembentangan bajet 2024 yang lalu, antara peruntukan yang besar disalurkan kepada kluster-kluster ini adalah kluster pelancongan. Sebab itu saya lihat bila kluster ini diberi peruntukan yang besar, apa maknanya? Maknanya negeri Pahang ini memang mampu untuk mengunjulkan lagi
baik resortnya, aktiviti sukan lasaknya dan pelbagai aktiviti yang melibatkan pelancongan di negeri Pahang ini. Kita lihat Royal Pahang Billfish Challenge telah dilaksanakan hanya di Rompin saja. Dan sasaran ikan pun ataupun spesies ikan hanya di Rompin saja. Dan dia tidak ada di negeri lain. Sebab tu kerajaan negeri bila menyalurkan peruntukan kepada pelancongan, kita bukan lihat sekadar catch and release ikan layaran tersebut atau bahasa Inggerisnya billfish, tetapi yang lebih kita ingin bawa ialah penyertaan pelancong-pelancong baik luar negara seperti Jepun, Jerman, Sweden, United States of America, Australia, Korea dan macam-macam negara lagi, termasuk dalam negeri kita sendiri, ya, di mana penganjuran Royal Billfish ini suatu ketika dikelolakan oleh Tioman Development Authority ataupun singkatannya TDA, dan hampir 10 tahun bagaimana yang dibangkitkan tadi, kita melihat banyak impak yang positif kepada penganjuran ini. Pertama sekali kita tengok dari segi mempromosikan penganjuran tersebut, ya, yang mana kita tahu kita di Pahang pun ada tahun melawat Pahang dan ada setengah daerah membuat tahun melawat daerah masing-masing. Jadi ini satu benda yang bagi saya sangat baik kepada negeri Pahang dan daerah itu sendiri. Bahkan penduduk di Rompin, dengan penganjuran tersebut, kita akan melihat bagaimana persatuan-persatuan bot menyediakan sewaan bot. Ialah satu bot ataupun sebuah bot RM1,500 hingga RM2,000. Sekali keluar 60 hingga 100 buah. Penyertaan sangat ramai. Dan bukan sekadar itu, ekonomi setempat dijana juga dengan kehadiran penduduk-penduduk yang berniaga. Kemudian kita tengok juga dari segi resort-resort yang berhampiran, khususnya di daerah Rompin. Ada juga yang duduk di Kuantan, berulang, memperlihatkan kepada kita bahawa pada ketika penganjuran, resort-resort penuh. Ya, penyewaan bot pun hampir kadang tu tak ada bot lagi nak pergi sewa. Terpaksa sewa dari Port Klang, ya, dari Kuantan. Terpaksa disewa dari sana. Kerana apa? Kerana sambutan terhadap penganjuran Royal Billfish tadi. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk menunjuk kasihlah kepada Wahduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, Wahduli Yang Maha Mulia Tuanku Mangku Raja Pahang, kerana sentiasa memberi sokongan dengan berangkat menyempurnakan perasmian sukan tersebut. Dan untuk makluman juga, selain daripada resort mendapat nikmat penduduk dengan jualan-jualan secara tak langsung, begitu juga penyertaan lokal terhadap penganjuran ini, kita juga ingin sebutkan bahawa dengan penganjuran spesies ikan ini, satu-satunya yang migrate daripada Sepanyol, luar negara sana, dia akan lalu jajaran ini, iaitu setiap bulan 9 atau bulan 8, sebelum dia migrate ke Thailand dan sebagainya. Dan saya teringat bagaimana bila ada penganjuran ini, yang penting juga dalam soalan tadi ialah mengambil ruang supaya penduduk mengambil orang kata bersama dengan penganjuran. Ini sangat penting lah, kerana kita nak tengok bukan sekadar penganjuran dari luar datang, dari jauh datang, tapi kita nak tengok juga orang kampung mendapat kesan limpahan ekonomi daripada penganjuran tersebut. Sebelum saya menjawab soalan tu, kalau boleh izinkan saya sikit nak sentuh jenis-jenis sukan yang ada di Rompin ni yang bertaraf dunia, bertaraf kebangsaan, ada. Sebagai contoh, kata tadi Royal Pahang Billfish, kita ada World Paddle Canoe,
Itu semua bertaraf dunia tu. Kita ada juga dulu satu ketika Tioman Eco Challenge, ya. Kemudian kita ada beberapa di Pulau Tioman, Sit in Tioman, yang selaman scuba, dan banyak lagi, termasuklah pelayar-pelayar dari negara luar. Kadang tu sampai 70 kapal layar. Dia akan ada persidangan dan program di Pulau Tioman sebelum mereka berlayar ke Thailand dan sebagainya. Ini antara sukan-sukan yang memang dah ada di Rompin sejak sekian lama lah. Jadi berbalik kepada masakan dodol tadi, apa signifikan dia? Saya selama berulang-alik ke Pulau Tioman ni sebagai wakil rakyat, menyantuni penduduk di sana, antara buah-buahan yang sangat sinonim dengan kehidupan mereka ialah mangga di Pulau Tioman. Saya pun pelik kenapa mangga tersebut dia rasa dia lain macam sikit. Maksud lain macam ni, dia tak sama di darat. Contohlah kita tengok pokok getah lah. Kalau tengok pokok getah di Malaysia, dia berbeza dengan pokok getah di Brazil dari segi saiz dia. Mungkin di sini besar sikit. Kalau tengok di Brazil tu pokok getah dia tak besar. Kebetulan saya pernah pergi sana. Begitu juga mangga di Pulau Tioman tadi. Pokok dia besar-besar, buah dia taklah besar sangat. Kecil-kecil je. Tapi dia punya rasa dia manis lain macam. Manis lain macam. Jadi ingat kalau banyak makan mungkin kecil manis juga saya ingat. Yang sebab terlalu manis. Manis buah kan. Jadi dari situ saya telah berjumpa dengan penduduk kampung, terutama sekali yang selalu buat dodol ni, mangga ni, ialah orang kampung Mukut, Pulau Tioman, dan juga orang kampung Juara. Dua kampung ni memang terkenal dengan lempuk duriannya, dengan mangga durian tadi. Contoh kalau tuan-tuan, perempuan berkunjung ke Pulau Tioman, jangan lupa pergi ke tempat ni. Dan dia boleh simpan lama. Dia simpan dalam upih pinang tu. Jadi saya bila mana pihak Tioman Development Authority menyuarakan untuk kerajaan negeri melihat perkara ni, saya fikir satu perkara yang baiklah untuk memperkenalkan masakan ataupun dodol tempatan Pulau Tioman itu, termasuk macam pulau lemang piuk kera, bagi contoh. Ini pun sejak sekian lama ada di Rompin dibuat, untuk buat penganjuran terhadap masak dodol ini pada masa akan datang akan lebih besar, dan mungkin bukan setakat di Pulau Tioman, mungkin dipromot ke luar Pulau Tioman. Dan saya pun ada buat perbincangan dengan Jabatan Pertanian supaya melihat kembali pokok-pokok mangga ni, oleh kerana dia dah dimasukkan dalam bajet kerajaan negeri untuk spesies pokok dan hasil masakan tadi, supaya kalau boleh perbanyakkan lagi dengan pengekalan tanaman pokok mangga ni di pulau tersebut. Kerana bila mana ada peruntukan disediakan, kita perlu mengekalkan dia punya keadaan semasa. Tak nak nanti bila dodol diperkenalkan, mangga kurang atau pokok mangga tu tak berapa nak ada. Sebab saya difahamkan pokok mangga tu tak banyak. Sebab dia pokok yang dah ratusan tahun ataupun puluhan tahun, tapi buah dia banyak. Saya difahamkan tinggal berapa pokok lagi di kampung tersebut. Jadi perlu kepada tanam semula ataupun dibuat satu teknologi baru yang boleh pokok ini berbuah pada usia yang lebih awal. Jadi kita pasti tahu ada teknologi atau teknik tertentu yang boleh menjayakan program tersebut. Dan kami memang menyambut baiklah kerana salah satu masakan dodol mangga ini adalah masakan orang kampung yang sedap. Ini merupakan tidak keterlaluan lah, saya katakan satu hadiah buat kami di Pulau Tioman khususnya. Dan apatah lagi saya beberapa kali ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Susah Pahang. Dan dalam beberapa sidang dewan yang lalu, seingat saya beberapa kali telah saya bangkitkan juga
berhubung dengan keperluan airport baru, tetapi bila kita lihat tentang keperluan airport baru ini, terpaksa mengorbankan beberapa unsur ekologi sistem ataupun pada pandangan EIA mungkin tidak perlu pada ketika ini kerana boleh merosakkan koral dan sebagainya. Maka Yang Amat Berhormat Menteri Pahang dalam sesi lawatan ke Pulau Tioman yang lalu telah dibangkitkan antara masalahnya adalah kehadiran pelancong-pelancong dari luar negara maupun domestik, iaitu setakat yang kita ada hari ini ialah melalui ferry boat dan juga penerbangan berskala kecil oleh aircraft, light aircraft seperti Cessna dan juga Twin Otter. Namun kapasitinya tidak memberangsangkan, dan kalau selamanya kita bergantung dengan pengangkutan udara yang sebegini dan juga feri-feri yang kadang-kadang tak tentu masa, boleh mengganggu imej pelancongan dari segi kehadiran. Jadi baru-baru ini bila Yang Amat Berhormat Menteri Pahang telah berdiskusi dengan pihak pusat, berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mengeluh kesah tentang hal ini, saya amat gembira lah bila mana dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pahang dan diumumkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam belanjawan bajet persekutuan di Dewan Rakyat baru ini sebanyak 47 juta, mengambil kira tidak jadi airport yang baru, iaitu hanya memanjangkan airport sedia ada. Yang mana airport sedia ada ni panjangnya lebih kurang 850 meter. Bermaksud hanya kapal terbang ringan saja yang boleh turun dengan kapasiti penumpang 20 orang, 40 orang saja. Sedangkan pulau ini pulau yang terkenal di seluruh dunia dan kita nak mengharapkan statistik kehadiran pelancong lebih besar untuk kemakmuran ekonomi, menggalakkan industri pelancongan. Jadi dengan penambahan 300 hingga 500 meter lagi terhadap airstrip ataupun lapangan terbang sedia ada, ini sudah pasti akan memberi ruang dan peluang kepada kapal terbang yang berkapasiti lebih besar. Mungkin private jet pun boleh turun. Sebab saya membayangkan macam ni, sepanjang saya jadi wakil rakyat, saya ingat saya baru beberapa kali saja naik kapal terbang ni daripada Subang. Dan saya naik ni bukan mata-mata suka naik. Saya nak ambil pengalaman. Saya nak tahu sebab selama ni saya naik ferry dan speedboat je. Jadi bila saya naik daripada Subang tu lebih kurang sejam 15 minit akan sampai. Kemudian cara landing pun saya tengok agak ekstrim, ya, agak menjunam sedikit. Kerana apa? Kerana landasan tu pendek. Dan kalau tak kena gaya, dia boleh langgar tembok gunung, bukit batu batan yang di hadapan tu. Jadi dengan penambahan maksudnya memanjangkan lapangan tersebut, maka kapal terbang yang akan mendarat dia akan lebih selesa dan kapasiti pun lebih besar. Dan ini yang dikatakan dengan peruntukan 47 juta ini sudah pasti menggembirakan kami di Pulau Tioman khususnya. Dan saya ingat bila ada lapangan terbang yang panjang ini, sudah pasti orang atau pelancong dari luar, sama ada datang private jet sendiri ataupun yang sebelum ini ada masalah dengan pengangkutan feri. Contoh dari Kuala Lumpur dah 5 jam, lepas tu nak nunggu naik feri pula 2 jam. Jadi sampai sana sekarang ada isu beg lah, itu ini semua. Jadi mungkin ini akan memberi imej yang agak terganggu lah. Jadi kita sekarang ni ada 3 kaedah. Feri boleh, speedboat boleh, light aircraft boleh, dan komersial yang lebih besar pun boleh. Dan ini sudah pasti akan memberi orang kata satu impak yang baik kepada industri pelancongan di negeri Pahang. Kita faham industri pelancongan ni pendapatan kerajaan negeri tak banyak sebab dia akan pulangkan kepada pusat. Sebab ini more kepada pusat industri pelancongan. Tetapi saya ingat saya masa mantan Yang Berhormat Datuk Seri Shaka, dia memperkenalkan cukai bilik-bilik hotel,
Saya lihat ini satu idea yang baik dan salah satu yang menyumbang kepada pendapatan kerajaan negeri juga, walaupun tak banyak, 5-10 juta pun kira pendapatan. Sekurang-kurangnya idea itu dapat menjana pendapatan pada kerajaan negeri. Ini satu perkara yang sangat baiklah. Kalau tidak sebelum ini semua industri pelancongan pendapatan betul di penduduk pendapat, resort mendapat, tapi cukai-cukai semua balik ke pusat. Jadi betul lah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pulangkan balik 40 juta tu dengan buat airport yang panjang ni. Fair to all lah. Fair to all. Sebab sepanjang saya 2, 3, 4 penggal ni, saya melalui proses bagaimana mendampingi rakyat, bagaimana melihat perkembangan pembangunan yang dulu, yang sedia ada, yang sedang berlaku, dalam proses, akan datang, nampak bergerak seiring dengan kemajuan negeri Pahang ini sendiri. Bahkan tidak keterlaluan saya katakan bahawa saya mengharapkan di Don Tioman itu bukanlah orang kata pembangunan yang besar-besar, tetapi kita mengharapkan pembangunan infra yang lebih selesa di kedua-dua tempat. Maksudnya, saya selaku Adun Tioman, dulu dipanggil Adun Rompin. Bila sebut Adun Rompin, orang Tioman pula berasa hati sebab dia tertinggal nama Tioman. Jadi untuk menjaga hati, menyantuni perasaan, emosi semua pihak, tukar Adun Rompin jadi Adun Tioman. Kita ada Parlimen Rompin, jadi dia fair. Ada Tioman, ada Rompin. Jadi saya mengharapkan kalau di darat mainland ini kita dah banyak infra. Maksud kata kalau kita tak fikir berat-berat pun infra akan datang. Sebagai contoh, bila Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut kita ada laluan ECRL, Bentong, Temelor, Maran sehinggalah Kuantan. Itu yang sedia ada. Tapi dalam pembentangan bajet, walaupun benda itu tidak dimasukkan lagi dalam rolling plan akan datang, tapi bila disebut dalam Dewan, kita perlu mengambil berat. Bila Yang Amat Berhormat sebut, kalau boleh, dari sekarang kita buat pelan ECRL tu biarlah pergi ke Pekan, biarlah pergi ke Rompin. Sebab satu masa dia akan pergi situ juga. Tapi sebutan ataupun isu yang dibangkitkan Dewan itu adalah satu isu yang penting bagi kami. Walaupun benda itu belum bergerak secara rasmi. Namun, sebagai saya katakan tadi, dua tempat ni perlu kepada kemudahan asas. Jadi, kalau boleh, di Pulau Tioman tu saya nak tengok satu ketika nanti ada ring road dia. Sekarang ni kita ada jalan-jalan kampung sahaja. Kerana apa? Suatu ketika dahulu kepimpinan baik, pentadbir baik memikirkan kita nak nature. So Pulau Tioman ni gift of nature. Tapi bila kita tengok semakin hari semakin pesat pembangunan, semakin hari semakin berubah, kita perlu kepada rangkaian jalan. Dan hari ini memang saya berjuang untuk jalan-jalan secara berpakej, berperingkat di Pulau Tioman tersebut. Kerana jalan yang orang kata macam di Pulau Pangkor ada jalan cantik, di Pangkor Laut ada jalan cantik, di Tioman pun ada, daripada Kampung Juara daripada Kampung Tekik, Kampung Juara. Tapi kalau boleh kita nak rangkaian tu ada lagi di sebelah Mukut, di sebelah Genting, masuklah Salang. Dan hari ini alhamdulillah saya lihat dah ada gerak kerja ke arah itu, pembentangan pun dah ada disebut dalam Dewan, dalam Jawatankuasa Negeri, dan kita pun dah ada dalam RPN rancangan negeri Pahang, dan kita ada RKK Pulau Tioman, semua ni ke arah itu. Jadi mungkin tinggal masa saja lagi untuk menentukan dan mendapat peluang kepada penduduk di Pulau Tioman. Dan suka juga saya sebut kita Adun Tioman ataupun wakil rakyat Tioman ni satu-satu wakil rakyat atau siapa saja yang betul-betul pulau di laut. Kita ada pulau laut Tawar, pulau Pulau Tawar, Pulau Tawar, Pulau Manis. Ini di darat. Jadi kalau kita perlu ni sebab apa? Sebab kalau dulu jambatan contoh, kita nak mengekalkan jambatan kayu. Kerana apa? Nak nature dengan keadaan setempat, nak mengekal kelestarian, kecantikan
flora dan fauna dan sebagainya. Tetapi bila saya tengok mutakhir ni kita perlu, sebab saya pernah menghadapi situasi di mana kadang-kala ibu mengandung, ibu yang menyusu anak kecil terlepas bayi ke dalam laut, bila yalah, isu ni isu terpinggir barangkali, tetapi bila ada jalan nanti, saya yakin dan percaya ramai akan mengguna laluan darat. Memang dia ada sikit pro and con. Kalau bot ni nanti pendapatan yang guna bot mungkin kurang, tapi saya yakin dan percaya dengan ada lapangan terbang yang panjang nanti ni, pelancong-pelancong akan datang ramai, dan semua pihak akan dapat impak ekonomi tersebut. Jadi itulah antara benda yang saya sangat berhajat supaya kerajaan pusat maupun kerajaan negeri akan teruskan usaha untuk membangunkan lokasi-lokasi pelancongan di seluruh negeri Pahang yang indah, permai lagi makmur ni. Terima kasih.